jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah karena kasih sayang limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Hakikatnya hanya kerana kebaikan dan ihsan inilah kita dapat melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Bangun pagi ini dapat salat subuh berjemaah, ini satu kebaikan daripada Allah. Di saat Allah Subhanahu wa taala membiarkan sebahagian daripada manusia di kalangan hamba dia jauh dengan lena, jauh dengan tidur, jauh daripada manfaat kebaikan agama, Allah pilih kita untuk taat. Satu syukur ni benda yang sangat-sangat besar. Dan Alhamdulillah duduk pula dalam majlis ni. Dan pagi ni insya-Allah saya cuma nak kongsi beberapa perkara yang sangat-sangat penting daripada bekalan kehidupan, yang mana sebuah riwayat, sebuah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi ridwanullahi ajma'in radhiyallahu anhu, Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sayyidina Ubadah sebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yakni sebelum Allah cipta langit, sebelum Allah cipta bumi, sebelum Allah ciptakan bulan dan matahari, sebelum Allah Ta'ala ciptakan malaikat, manusia dan jin, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan segala perkara atas dunia ni, kata Sayyidina Ubadah, aku dengar Nabi sebut perkara pertama yang Allah Ta'ala ciptakan ialah al-qalam, pen. Thumma qala uktub. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada pen, sekarang tulis. Maka pen telah tanya balik, ya Rabbi, madza aktub? Wahai Tuhan, aku nak tulis apa?
Maka Allah Ta'ala datangkan sebuah perintah, uktub muqadiran likulli syai'in hatta taqumus sa'ah. Tulis segala takdir, segala-galanya, likulli syai', segala-galanya, hatta taqumus sa'ah, sehinggalah datang hari kebangkitan. Satu orang telah tanya kepada ulama daripada bumi Kanada ketika mana dia membahaskan tentang hadis ini, apa yang dimaknakan dengan likulli syai', untuk semua perkara yang Allah Ta'ala takdirkan, semua perkara itu apa benda? Maka telah dijawab, segala-gala yang diperintahkan oleh Allah untuk tulis, termasuklah sehelai daun yang berguguran di tengah-tengah hutan belantara, itu pun di bawah tulisan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau hak kecil dah kita tak peduli, di bawah pena tulisan takdir Allah, macam mana dengan benda-benda besar dalam kehidupan ni? Macam mana dengan perkara-perkara besar yang sedang kita lalui daripada hayat kita ni? Segala-galanya telah hadir di dalam ketetapan Allah sebelum kita lahir ke muka bumi. Perkara ni panjang perbahasannya. Cuma hanya dengan memahami keadaan ni, sepatutnya bila datang ujian pada kita, datang satu perkara yang hadirkan tekanan pada kehidupan kita, kita dapat kawal marah kita, kita dapat tenangkan hati dan perasaan kita. Kerana segala-gala perkara yang hadir itu daripada Allah, takkan terlepas apa-apa yang berlaku melainkan kehendak dan keinginan dia. Walaupun musuh-musuh Allah buat segala perancangan untuk menghancurkan seluruh orang Islam yang di atas muka bumi, walaupun orang Islam sendiri buat perancangan untuk kebaikan diri dia sehingga menghancurkan keadaan orang lain, tak ada perkara yang terjadi melainkan segala perkara melalui ketetapan dan keizinan Allah. Tuan-tuan, bulan 7 hari itu, masa PKP awal, bukan awal lah, tahun lepas, bulan 7, kira antara keadaan kemuncak PKP, takdir Allah Ta'ala, saya pun mohon visa untuk ke Saudi. Alhamdulillah lepas. Dan kami duduk dekat Saudi 3 bulan untuk program dakwah dan ziarah kat sana. Orang yang, tuan-tuan perempuan yang mungkin belum sempat tunaikan umrah setelah pandemik ni, ketika pandemik ni, tuan-tuan kalau tunaikan umrah lepas ni, tuan-tuan akan rasa benda lain sikit daripada dulu. Sekarang dah tak macam dulu dah umrah dia. Dan Saudi sekarang ni telah menukar dia punya arah rezeki untuk membangunkan Saudi dengan satu projek yang, tuan-tuan kalau perasan, nama projek itu projek NEOM. NEOM projek 2030, Vision 2030. Diperuntukkan 900 bilion untuk projek ini. Kalaulah 900 bilion ni, tuan-tuan, dia bayar hutang Mexico, dia boleh beli negara Mexico. 900 bilion digunakan untuk bangunkan Saudi kepada satu wajah baru. Kita pun tengok 900 bilion nak buat apa ni? Dan kita telah bergerak, kami bergerak daripada Jeddah, kami bergerak ke atas menuju ke Rabigh. Daripada Rabigh kami naik ke Umluj. Daripada Umluj kami naik ke Wadi Taib Al-Isim. Daripada Wadi Taib Al-Isim kami turun ke Tabuk. Daripada Tabuk kami turun ke Madinah. Daripada Madinah kami bergerak ke belah timur menuju ke Sakaka. Daripada Sakaka kami patah balik ke Madinah. Sikit mic Ustaz. Kita tak dengar. Okey, Ustaz. Tuan-tuan, daripada
selatan kami naik ke utara, daripada utara kami turun ke tengah balik ke Madinah, kemudian kami bergerak ke timur. Dan projek NEOM ni sedang dimulakan dengan pesat. Dan Luj, kalau tuan-tuan mungkin lah ni, biasa kita pergi Mekah, Madinah, kita pergi ziarah, kita pergi umrah, lepas tu kita ziarah sekitar. Lah ni Saudi dah tak mau macam tu. Kerajaan Saudi dia nak orang bukan hanya main umrah, tapi orang bergerak ziarah ke seluruh Saudi. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, ada dua jenis visa yang dibuka sekarang ni. Yang pertama visa umrah, yang kedua visa pelancong. Visa umrah hanya dibenarkan untuk tunaikan umrah dan ziarah kawasan sekitar Mekah, Madinah dan Jeddah saja. Kalau tuan-tuan dapat visa turis, tuan-tuan boleh bergerak ke seluruh Saudi. Hari itu kami mohon visa bisnes. Dengan visa bisnes pun sama, dia bagi setahun, 3 bulan boleh duduk, keluar untuk cop balik masuk. Visa Saudi pun, visa turis pun sama. Tuan-tuan, kami bergerak daripada Rabigh. Dekat Rabigh ada lebih kurang 120 orang rakyat Malaysia yang sedang bekerja dengan Petro Rabigh kat sana. Dan Alhamdulillah kita buat program di sana. Kita jumpa dengan orang Malaysia kat sana. Daripada Rabigh kami bergerak ke Yanbu. Yanbu pun ramai orang Malaysia yang ramainya bekerja sebagai pensyarah di University of Yanbu. Dekat situ pantai yang sangat cantik. Mereka masih kekalkan kecantikan pantai tu. Tapi tuan-tuan, daripada Yanbu kami bergerak ke Luj. Daripada Luj kami melihat sebuah pantai yang sangat cantik, dan mereka sedang bangunkan Luj. Dan mereka kata Luj will be Maldives of Saudi of Arabia. Ada 90 pulau yang dibangunkan. Kami saja ambil bot. Bot dia 500 rial sejam. Kita shoot naik ke salah satu pulau. Ada sebahagian pulau tu pulau buatan. Dan pulau tu tak ada sebatang pokok pun, padang pasir. Pulau tu pasir semua. Belah sini nampak laut belah sana. Dan pulau dia sangat cantik. Air yang sangat cantik, keadaan ikan yang sangat cantik. Tuan-tuan, mereka sedang bangunkan tempat tu untuk jadikan pusat pelancongan supaya satu dunia datang kat situ nanti. Kami bergerak ke atas, naik ke Wadi Taib Al-Isim. Kalau tuan-tuan pernah pergi sana, sebahagian tuan-tuan mungkin ada yang pernah pergi. Di sana berlaku konflik of history. Kalau kita tengok Laut Merah, ada cabang Y. Di sebelah sana Mesir, di sebelah sini Mesir dengan Saudi. Dan Saudi di dalam sirah, di dalam tarikh, di dalam Saudi menceritakan bahawa daripada Nawaibiyah sebelah Mesir, di atas sikit daripada Syarikh, apa nama tuan-tuan pernah pergi ke tempat Mesir, Syarikh Asyam. Ini tempat-tempat yang seronok ni, Mesir seronok. Atas sikit ada satu tempat lapang, nama dia Nawaibiyah, ditanda dengan satu pasak tiang tinggi. Dan dikatakan di situlah Nabi Musa AS telah belah laut dan bergerak ke sebelah Saudi. Dan kami pergi tempat tu, kami tengok tempat tu, kesan sejarah dekat situ. Bahkan daripada tempat belahan tu, dia telah landing dekat Wadi Taib Al-Isim. Dekat situ Saudi telah tanda inilah kawasan Nabi Musa landing, terus menuju ke Madian. Madian di mana? Di kawasan perkampungan Nabi Shu'aib AS pun ada di Saudi, dan kami tengok tempat. Ini semua sedang dibangunkan dekat seberang di kawasan Syekh Asyam tu, dekat belakang tu tuan-tuan, di satu pulau akan dibangunkan smart city. Sini semua projek NEOM. Mereka nak panggil seluruh dunia datang. Segala perancangan-perancangan yang sedang dibuat hari ni, sehingga kan mereka kalau boleh tawajuh mereka terhadap Mekah dan Madinah ni, mereka tak mahu fokus kat situ, mereka nak fokus bawa pergi tempat lain. Daripada satu sudut kita tengok memang bagus. Sebab ada macam-macam jejak sirah yang kita boleh pergi di sana, yang sedang mereka upgrade supaya satu dunia datang. Dari satu sudut kita risau, seandainya ibadah bukan jadi perkara utama lagi, kita bergerak ke sana. Bergerak atas dasar cinta menjejaki sirah tu penting.
Tapi sebahagian besar yang datang, saya pergi hari tu bulan 1, saya balik bulan 11, saya pergi balik bulan 1. Dan saya jumpa beberapa orang Malaysia yang buat umrah DIY. Jumpa saya dekat Madinah, kata ustaz, macam mana cara nak pergi ke Al-Ula, bandar Al-Ula. Saya tanya, nak pergi Al-Ula nak buat apa? Dia kata situ ada Madain Saleh. Nak pergi Madain Saleh tu nak buat apa? Dia kata, mereka kata ada tempat cantik lah tu. Saya beritahu ni bukan masalah tempat cantik, itu masalah tempat azab. Tuan-tuan, kalau buka kitab Fadail A'mal pada bab yang pertama, kisah tentang para sahabat ketika Nabi berjalan bawa para sahabat menuju ke Tabuk. 30,000 para sahabat daripada kota Madinah menuju ke Tabuk, perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan pada musim panas 20 hari daripada Madinah ke Tabuk, jarak 690 km. Nabi lalu di Bandar Al-Ula, ada kampung yang telah dihancurkan oleh Allah kerana mereka telah mengkhianati Nabi mereka, Nabi Saleh alaihissalam. Allah hancurkan kaum tu, Allah tinggalkan tempat tu. Tuan-tuan kalau biasa tengok Batu Gajah, bukan kampung Batu Gajah tuan-tuan, Batu Gajah tu Perak. Ini Batu Gajah Madinah, dekat Bandar Al-Ula, dia ada satu batu yang bentuk gajah. Kawasan tu berhampiran dengan kawasan Madain Saleh. Kami pergi hari tu bulan 11, masa bulan 1 saya pergi di sana. Kawan-kawan kita dekat Madinah kata, ustaz, kalau nak tahu ketika countdown tahun baru, hotel di dalam Madain Saleh tu full book. Orang-orang daripada luar negara, daripada Amerika, daripada Spain, mereka datang ke sana untuk menyambut tahun baru dekat dalam tu. Nabi SAW pesan pada 30,000 para sahabat ketika melalui kampung Madain Saleh, untuk apa? Untuk tundukkan pandangan mereka, lalu dengan pantas menangislah. Kerana inilah tempat yang Allah Ta'ala pernah azab satu kaum kerana keingkaran mereka pada Nabi mereka. Tiba-tiba hari ni orang Islam pakat pergi ramai-ramai kat sana. Tiba-tiba orang Islam pakat booking duduk hotel dalam sana. Rumah-rumah yang ditinggalkan mereka dulu telah direnovate cantik, dijadikan hotel. Tuan-tuan, hari ni bila Saudi buka peluang macam ni, kalau kita nak pergi tengok sirah, banyak sirah Nabawiyah berkenaan kekasih kita Rasulullah. Tetapi ramai yang pergi nak tengok, oh tempat ni cantik, tempat ni cantik, ini tak ada dekat negara lain, ini tak ada dekat negara lain. Tuan-tuan, di saat tu hati kita telah lari daripada maksud dan tujuan sebenar pengabdian kita kepada Allah. Tak kala kita sampai ke bumi yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, yang jasadnya tertanam kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh rancang apa yang mereka nak rancang. Mereka sedang berpenat-penat untuk bangunkan dunia di saat kita pastikan balik ke negeri akhirat. 100 tahun lepas kita semua tak ada atas muka bumi ni. 100 tahun lepas tak ada di kalangan saya dan tuan-tuan ada kat sini. Kan ada orang umur 100. Tuan-tuan ketahuilah, insya-Allah 100 tahun yang akan datang pun tak ada seorang lagi akan tinggal di muka bumi di kalangan kita. Insya-Allah. Yang paling muda pun mungkin umur 19, 20. Mungkin lagi 100 tahun umur 120 pun dah tak ada dah atas muka bumi. Kita cuma singgah dan kita akan balik atas. Kita akan balik bertemu dengan di akhirat nanti bersama kekasih kita Rasulullah. Suka ataupun tidak, kita akan melangkah tinggalkan dunia. Dan matlamat kita bukan untuk bina dunia ni, tapi matlamat kita ialah membina akhirat kita dengan keadaan menghadirkan redha Allah. Tuan-tuan, di dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahumullah, beliau menghadirkan sebuah riwayat daripada Al-Imam Tirmizi berkenaan dengan Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala hadirkan pesan. Tuan-tuan, paling-paling kuliah subuh pagi ni, tuan-tuan bawa balik pesan ni sungguh-sungguh. Ini pesan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan hakikatnya bila saya baca, sebenarnya ini pesan Allah untuk kita semua sampai kiamat.
Allah firman pada Nabi Daud, "Ya abdi, wahai hambaku, turid wa urid." Kamu ada keinginan dan aku pun, kata Allah, memiliki keinginan. La takunu illa ma urid. Tidak akan terjadi apa-apa melainkan daripada yang diinginkan oleh aku, kata Allah. Kita ada benda yang kita nak, Allah pun ada benda yang Allah nak. Apa benda yang Allah nak? Segala kehadiran perintah Allah dalam Quran dan hadis Nabi, itulah kehendak Allah pada kita semua. Kita nak macam-macam. Kita tengok keadaan dunia, kita nak tu. Kita tengok orang ada ni, kita nak ni. Kita tengok semua benda kita nak. Kita ada keinginan. Allah kata, aku pun ada keinginan. Tetapi tidak akan berlaku apa-apa, kata Allah, melainkan dengan kehendak dan keinginan aku. Wa in sallamtani fi ma urid, seandainya engkau berserah, menyembah, menghadirkan seluruh pengabdian, ketaatan engkau terhadap apa yang aku inginkan, kata Allah, sa'utituka fi ma turid, akan aku bagi apa yang kau nak. Kalau engkau sempurnakan segala kehendak aku, engkau redha dengan apa yang aku hadirkan dalam kehidupan dan keadaan diri kau, susah, payah, mujahadah yang berlaku sekarang, kau redha, kau berserah, kau sabar dan syukur atas semua, Allah kata, aku bagi apa yang kau nak. Aku bagi apa yang kau nak. Wa inna za'atani fi ma urid, kalau engkau, kata Allah, mengingkari terhadap apa yang aku nak, ataupun kalau perkataan kita direct translate za', ni bergaduh makna dia. Kalau kita ambil daripada direct translate, kita boleh kata Allah nak beritahu, wahai hambaku, kalau engkau ajak aku bergaduh. Minta maaf, bunyi macam kasar sikit. Bila kita mengingkari Allah Ta'ala, apa lagi kita boleh kata? Sebenarnya kita ajak gaduh dengan Allah. Wa inna za'tani fi ma urid, seandainya engkau mengingkari terhadap apa yang aku inginkan, wa at'abtuka fi ma turid, akan aku penatkan kamu, kata Allah, terhadap apa yang kamu nak. Akan aku penatkan kamu, kata Allah, terhadap apa yang kamu nak. Thumma la takunu illa ma urid, kemudian tidaklah yang berlaku melainkan tetap dengan apa yang aku nak. Kita boleh rancang apa-apa, musuh-musuh Allah boleh rancang macam-macam. Mereka ada kehendak untuk menjatuhkan agama Allah. Wa yutfi'u nurullahi dengan mulut-mulut mereka. Mereka nak hancurkan, nak padam cahaya hidayat Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, yang tetap terjadi ialah apa yang kami inginkan, kata Allah. Wahai hambaku, aku ada keinginan dan kamu ada keinginan. Seandainya kamu berserah diri kamu terhadap keinginan aku, maka akan aku berikan apa yang kamu inginkan. Seandainya kamu mengingkari terhadap apa yang aku inginkan, akan ku penatkan kamu terhadap apa yang kamu inginkan. Kemudian tidaklah yang terjadi melainkan apa yang aku inginkan, kata Allah. Tuan-tuan ingat tak Nabi Musa AS ketika mana dengan Fir'aun? Siapa yang anjurkan event untuk Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir? Fir'aun yang anjurkan. Fir'aun anjurkan majlis untuk Nabi Musa hadir untuk berlawan dengan ahli sihirnya Fir'aun. Siapa yang himpun crowd? Fir'aun yang himpun crowd. Siapa yang siapkan pentas? Fir'aun yang siapkan pentas. Siapa yang bayar dan jemput ahli sihir? Fir'aun yang bayar dan jemput ahli sihir. Dan akhirnya siapa yang menang? Nabi Musa AS yang menang. Siapa yang penat? Fir'aun yang penat. Wa at'abtuka fi ma turid, akan ku penatkan kamu terhadap apa yang kamu nak, tetapi akhirnya yang terjadi ialah apa yang kami nak, kata Allah. Tuan-tuan, siapa yang nak bakar Nabi Ibrahim? Namrud. Siapa yang siapkan crowd?
Namrud. Siapa yang siapkan tempat bakaran Nabi Ibrahim? Namrud. Siapa yang sediakan balista untuk lambung Nabi Ibrahim? Namrud. Siapa yang penat-penat anjurkan event ni? Namrud. Siapa yang menang? Nabi Ibrahim. Sa'ata'abtuka fima turid, akan ku penatkan terhadap apa yang kamu nak kalau kamu ingkar pada aku, kata Allah. Dia buat, dia ikhtiar, dia sungguh-sungguh, dia usaha mati-mati dengan harapan dia berjaya buat, dia berjaya apa yang dia nak. Akhirnya Allah kata, thumma la takunu illa ma urid. Yang akhirnya terjadi ialah apa yang kami nak, kata Allah. Tuan-tuan, siapa yang himpun crowd ketika mana Sayyidatuna Asiyah AS dibentangkan di tengah padang pasir? Fir'aun. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Kami datangkan kepada orang beriman kisah berkenaan isteri Fir'aun, Sayyidatuna Asiyah, yang merasai nikmat pengabdian kepada Allah dengan keimanan dan kecintaan yang sempurna pada Allah. Bila Fir'aun dapat tahu dia beriman, Fir'aun tangkap dia, Fir'aun seksa dia, Fir'aun baring dia. Fir'aun himpun orang ramai untuk tengok Asiyah diseksa. Nak bagi contoh, nak bagi tahu siapa saja yang mengingkari dia, Fir'aun, dan ikut Asiyah dan beriman kepada apa yang Nabi Musa bawa, maka ini dia yang akan mereka dapat. Ini balasan, ini kesakitan dia. Tuan-tuan, apa yang Fir'aun buat? Fir'aun bina menara. Fir'aun bina menara tinggi dan diletakkan di atas menara tu batu yang besar. Siapa yang angkat batu tu? Tentera-tentera Fir'aun. Siapa yang penat? Tentera-tentera Fir'aun. Siapa yang anjur event? Fir'aun dengan tentera dia. Siapa yang panggil crowd? Fir'aun dengan tentera dia. Siapa yang kena siksa? Asiyah. Akhirnya siapa yang menang? Asiyah. Idh qalat, ketika mana kena siksa, Asiyah kata, Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah. Untuk bayangkan, ini nikmat iman. Bila mereka beriman kepada Allah dengan sebenar keimanan, mereka rasa betapa nikmatnya mentaati Allah dan sakit untuk redha Allah. Tuan-tuan, Ramadan dekat. Sebuah harapan daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Ramadan, untuk kita jadi manusia yang Allah Ta'ala nak dan inginkan. Apa dia? La'allakum tattaqun. Supaya akhirnya hati kita sempurna dengan ketakwaan kepada Allah. Tuan-tuan, salat menjauhkan kita daripada fahsyak dan mungkar. Ini janji Allah. Siapa yang bersalat, maka Allah akan selamatkan dia daripada dosa besar, dosa kecil. Ada sahabat yang salat kemudian mencuri. Sayyidina Umar Al-Khattab bagi tahu, ya Rasulullah, tengok dia salat tapi mencuri. Nabi tanya, apakah kalian menyaksikan dia bersalat? Ya wahai Rasulullah. Dan Nabi kata, salat akan cegah dia daripada fahsyak dan mungkar. Dan sampai satu masa dia tinggalkan mencuri dia kerana salat. Dan Nabi SAW telah tanya pada sahabat, apakah dia masih mencuri? Mereka kata, ya Rasulullah, dia dah tak mencuri dah. Malu sahabat dengan Nabi. Kerana janji Allah, salat akan mencegah satu orang tu daripada fahsyak dan mungkar. Dan juga janji Allah, puasa akan lahirkan satu orang tu sifat dalam diri dia takwa. Ini janji Allah. Siapa yang berpuasa dengan menyempurnakan hak kehendak Allah dalam puasa dia, maka puasa dia akan menghadirkan takwa dan mendekatkan dia dengan Allah. Puasa akan buangkan nilai munafik dalam diri kita. Macam mana puasa boleh buang nilai munafik? Tuan-tuan, satu orang yang berpuasa, kalau duduk seorang-seorang pun dia tak tergamak nak minum. Dosa lain kadang-kadang dia boleh pergi buat seorang-seorang, duduk seorang-seorang buat dosa seorang-seorang. Tapi puasa ni jarang, duduk seorang-seorang, ada air Coca-Cola. Aku puasa dia. Wuduk pun kalau dia nak, dia boleh teguk air sambil wuduk tu. Tak. Tapi
Dia tak buat semua tu masa puasa. Mungkin banyak dosa dia buat dalam dunia ni, tapi bila puasa, dia niat dia puasa, maka dalam keadaan bersendirian pun dia nak minum pun dia rasa isi. Sebab tu puasa dia untuk Allah. Dan Allah sendiri akan nilai ganjaran puasa. Dan puasa ni penilaian dia terus daripada Allah. Sebab nak bentuk nilai dan sifat takwa ni. Sebab tu para sahabat ridwanullahi ajma'in melalui keadaan ni. Sebab tu kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala ialah membentuk sifat ni, supaya dalam kelaparan ini menghadirkan kenikmatan dalam pengabdian pada Allah. Lapar tuan-tuan, perut kerak bunyi. Tapi tak apa. Kita sanggup melalui kelaparan tu kerana kita tahu Allah yang Maha Esa sedang melihat kita. Allah yang Maha Esa sedang mendengar kita. Allah yang Maha Esa sedang menilai kita. Kita sedang menghubungkan hati dengan Allah dalam Ramadan dan puasa. Tuan-tuan, Sayyidatina Asiyah ketika mana dihempak, ketika mana diugut, wahai Asiyah, kalau engkau tak berkeluar pakai keimanan, kami akan hempak batu ni, hancurkan badan kau. Apa kata Sayyidatina Asiyah? Rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Wahai Tuhan, binalah untuk aku sebuah rumah di sisi Engkau dalam syurga. Selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan kejahatan dia, dan selamatkanlah aku daripada kezaliman orang yang zalim ni, wahai Allah. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada Asiyah lepas doa? Kalau kita lah tulis skrip, tuan-tuan, dekat India, penulis-penulis skrip, pengarah-pengarah filem dah tak berani lagi dah nak buat hero mati. Kalau hero mati, apa natijah dia? Orang India ni sensitif. Movie tu 3 jam, tengok ending hero mati. Lah kali panggung wayang lagi sanggup bakar wayang sebab hero mati. Tak boleh pantang orang India kalau hero mati. Kalau tuan-tuan tengok cerita filem ending hero mati kan, memang filem tu problem. Kalau tuan-tuan tengok cerita bernama Hindustan, tuan-tuan akan tengok hero tu kena teruk macam mana pun. Dah 100 orang dah pijak dia, dah kena parang, dah kena tembak 5-6 das, hujung bangkit lagi. Lah kali menang juga dia. Kalau kena ikat pun, lah kali tercabut ikatannya. Kerana kehendak dan keinginan orang dunia, nikmat yang paling besar ialah dapat panjang hidup atas dunia dan terus kekal hidup atas dunia. Ini ahli dunia punya kehendak dan keinginan. Satu orang telah datang jumpa Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana di Karbala, ketika mana satu orang yang bernama Shimar yang bencikan Sayyidina Husain kata, wahai Husain, di Karbala ni kami akan bunuh kau. Sayyidina Husain kata, kalian takutkan aku dengan kematian. Kalian takutkan aku dengan kematian. Wallahi, kematian itulah jalan untuk aku bertemu dengan kekasih-kekasihku yang mana telah pergi dahulu, melampaui aku, melepasi aku. Mereka tunggu kami kat sana. Kamu takutkan aku dengan kematian yang memisahkan kami dengan mereka cuma tabir mati ini saja. Kalau kami mati hari ini, maka selesai kehidupan kami dan bertemulah kami dengan mereka kekasih kami yang telah berada dekat sana. Ahli akhirat, mereka sedang bersiap untuk mati. Tapi ahli dunia, mereka sanggup buat apa saja untuk terus hidup dan kekal atas dunia, walaupun mereka tahu satu hari nanti mereka tetap akan mati. Pil awet muda ada banyak. Ramai orang boleh makan jamu, muka cekang. Umur 62 nampak macam 26. Sebab apa? Makan jamu, makan pil, macam-macam. Boleh nampak muda tetapi tidak boleh balik umur pada umur yang muda. Nak nampak muda insya-Allah boleh, tetapi untuk balikkan umur muda tak boleh dah. Kerana inilah ketetapan daripada takdir Allah. Setiap perkara, setiap yang hidup pasti akan rasa mati. Dan tak ada satu pun yang hidup, termasuklah malakatul maut. Akhirnya malaikat maut mati. Tuan-tuan,
Sayyidatuna Asiyah bila Allah Subhanahu wa taala dengar, bila doa ni dibaca oleh dia, ketika tu fa idzan syaqqatis sama, disebut oleh Imam Ibnu Katsir, ketika mana dibaca doa ni oleh Sayyidatuna Asiyah, ya Allah, wahai Tuhanku, binalah untuk aku rumah dalam syurga di sisi Engkau. Allah ketika tu belah langit, dibuka langit, ditunjuk kepada Sayyidatuna Asiyah. Di saat dan ketika tu juga rupa mahligai yang sedang Allah siapkan untuk dalam syurga. Dan ketika tu tersenyum bibirnya Sayyidatuna Asiyah, tak mampu tahan lagi dah keseronokan dia, tak mampu tahan lagi lah kegembiraan hati dia. Tak kala Allah tunjuk dan siapkan rumah dia dalam syurga. Satu orang yang beli tanah kosong, tuan, dia beli tanah kosong, tanah tu kosong lagi, baru jumpa arkitek, baru buat plan, arkitek tunjuk plan, ni insyaAllah rumah kamu. Tengok plan tu pun seronok dah, tengok plan tu pun Masya Allah, oh cantik, cantik, cantik. Bila siap rumah ni? InsyaAllah kita akan buat 3 tahun siap, insyaAllah 3 tahun siap, insyaAllah. Tak sabar tunggu 3 tahun, sebab rumah tu kita nak duduk. Dia tak tahu, mungkin perancangan Allah hidup dia lagi 3 hari. Berapa ramai yang memiliki perancangan bertahun-tahun ke depan, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tentukan takdir, dia akan menyempurnakan hakikat kematian dulu sebelum datang pada cita-cita dia. Suatu Sayyidatuna Asiyah bila mana ketika mana dia berdoa, Allah Taala tunjuk, ni rumah kamu siap dah. Bukan baru nak buat, siap dah. Tersenyum Sayyidatuna Asiyah. Orang ramai yang ada kata, wahai Firaun, bunuh dah dia dah gila dah. Akhirnya telah dihempak batu yang di atas menara tadi, tuan-tuan, digolek untuk dihempak atas Sayyidatuna Asiyah. Disebut oleh Imam Ibnu Katsir, bahkan ketika tu nyawa Sayyidatuna Asiyah dicabut dulu keluar daripada jasad dia, sebelum batu tu menghempak dan menghancurkan seluruh jasad dia. Tuan-tuan, menikmati cinta dengan Allah sampai mereka sanggup menghancurkan jasad mereka, inilah kemuncak kenikmatan di dalam iman. Kemuncak kenikmatan dalam iman, bila kita diletihkan untuk agama, kita tak rasa letih, kita rasa nikmat. Walaupun Ramadan datang, itulah kegembiraan. Duk kira bila Ramadan nak mai ni, bila Ramadan nak mai ni, ya Allah dekat sangat dah ni, ya Allah seronoknya. Tak sabar Ramadan nak mai, tak sabar nak lapar untuk Allah, tak sabar nak kosongkan perut untuk Allah, tak sabar nak menghadirkan ketaatan tarawih untuk Allah, tak sabar nak qiyam, tak sabar. Makna dia bukan Ramadan ni sampai, hari ni dia dah mula dah untuk bersiap. Malam ni dah bangun tahajud dah, malam dah menangis dah, dia dah siapkan, dia dah hidupkan malam-malam dia macam-macam malam Ramadan. Kerana apa? Kerana tak sabar nak tunggu hari tu. Letih pun tak apa, kerana letih untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nikmat Asiyah menghancurkan badan dia untuk agama. Sumayyah ditombak dengan keadaan mengalir darah dia untuk agama. Yasir dibunuh untuk agama. Ammar disalai atas api untuk agama. Khabbab disalai di tengah padang pasir atas bara untuk agama. Sayyidatuna apa nama, satu orang perempuan, Zinnirah radhiyallahu taala anha, disiksa, dicungkir mata kerana agama. Bilal dihempak batu kerana agama. Semua kesakitan, semua keperitan, semua mujahadah yang mereka semua lalu, mereka merasakan nikmat yang paling besar. Kerana itulah kemuncak kenikmatan satu orang dalam beriman kepada Allah, bila dia dapat hancurkan jasad dia, dia dapat penatkan diri dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala hadirkan perkara yang sama untuk kita, insyaAllah, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala datangkan kita persiapan untuk diri kita untuk sambut Ramadan ni. Kita dah mula dah peringatkan anak-anak kita, tuan-tuan dah mula boleh baca. Kalau tuan beli kitab Fadail Amal, tuan boleh baca dah Fadilat Ramadan. Banyakkan baca hadis-hadis tentang Ramadan, supaya datang gairah, timbul keseronokan untuk kita untuk menyambut Ramadan. Dan kalaulah ini Ramadan yang paling akhir, semoga Ramadan adalah Ramadan yang paling baik untuk kita. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit pada perkongsian pada pagi ini menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri yang bercakap, tuan-tuan perempuan yang dengar, insya-Allah semua jadi sumber motivasi untuk terus bangun dalam kehidupan, supaya kita faham takdir yang berlaku dalam kehidupan ini, ketetapan Allah. Kalau kita marah pun tak guna. Satu orang yang marah untuk perkara yang Allah dah tetapkan, sikit tu tak ubah apa-apa pada takdir Allah, melainkan akan merosakkan amal dia saja. Semoga Allah Ta'ala terima kita yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak baik daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit, semoga amin daripada tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Allah Ta'ala terima doa kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa dan kami malu, ya Allah, untuk minta macam-macam daripada Engkau, sedangkan kami masih sibuk dengan segala perkara yang menyebabkan kemurkaan kepada kami. Ya Allah, kalau Kau zahirkan dosa kami, pasti timur dan barat akan hitam dengan dosa ni. Pasti langit dan bumi akan dipenuhi dengan doa, dengan dosa ni. Tapi wahai Allah, kami taat, kami angkat tangan-tangan kami. Kami ketuk pintu rahmat keampunan Kau, tolong wahai Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa anak isteri kami, ampun dosa guru-guru kami, ampun dosa sahabat handai kami. Wahai Allah, ampun dosa umat ni. Wahai Allah, ampun dosa umat ni. Kami bergerak melihat macam mana keadaan dunia. Sebagian orang Islam yang telah beriman kepada Engkau masih lagi ambil arak sebagai minuman mereka, wahai Allah. Ada yang berzina, ada yang berjudi, mereka bermaksiat dan berasa bersalah pada Engkau, wahai Allah, sedangkan mereka ialah hamba Engkau. Wahai Allah, ampunkan dosa umat Islam dalam dunia ni. Mereka semua baik-baik, wahai Allah. Kami yang kurang buat dakwah dan menangis untuk hidayat, wahai Allah, sehingga sebahagian besar umat ini tergelincir dengan kehancuran kerana kemaksiatan yang mereka buat. Wahai Allah, kami angkat tangan ni, wahai Allah, dengan penuh rendah diri, tolonglah terima amalan kami, wahai Allah. Tolong berkati Syaban kami, wahai Allah. Sampaikan kami dalam Ramadan, dan Kau jadikanlah Ramadan kali ini terbaik untuk kami, sehingga Engkau ampunkan segala dosa kami, Kau hadirkan keredaan Kau ke atas kami, sehingga Kau terima seluruh amalan kami dan seluruh umat ni, wahai Allah. Dan di akhirat Kau himpunkan kami bersama dengan kekasih kami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pandai nak doa, wahai Allah. Apa yang Nabi minta dalam doa Nabi, hidayat ke umat ni, itu kami minta, wahai Allah. Apa yang Nabi minta, jauh daripada umat ni wabak, penyakit, bala bencana, dendam, benci, iri hati, semua Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, wahai Allah. Wahai Allah, di sebahagian daripada kalangan kami yang diuji dengan masalah kesihatan, ada yang sakit, Kau sembuhkanlah, wahai Allah. Ada yang ahli keluarga kami, mak ayah kami, anak isteri kami, ahli keluarga kami yang sakit, Kau sembuhkanlah, wahai Allah. Ada sahabat handai kami yang sakit, Kau sembuhkanlah, wahai Allah. Ada diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah, wahai Allah. Ada diuji masalah rezeki, Kau rapangkanlah, wahai Allah. Ada diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.